Itu yang penting. Menjawab berdasarkan terpaksa hafal, tak nak. Fizik bukan untuk dihafal. Fizik adalah untuk difaham. Dipahami. Itu kena faham kat situ. Okey, so dalam bab 4, kita dah belajar bab 3 bab sebelum ni. So bab pertama hari tu bab apa lupa lah. Lepas tu bab kedua minggu lepas bab elektrik. Ni bab elektronik dan elektromagnet. Lepas tu nanti kita ada bab terakhir yang tinggal satu bab lagi, fizik nuklear. Jangan risau, dia baca je, nanti masa buat soalan nanti tu. Masa buat soalan tu nanti kita akan review balik soalan tu, tengok pada kertas soalan, setiap jawapan tu notekan point. Nanti korang jangan baca nota lah, baca soalan je. Terpaksa. Okay? Sebab tu saya kata fizik ni susah nak gagal. Okay? SPM lah. Okay, jom. So yang pertama ialah daya ke atas konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. Okey, arus ni korang dah belajar dalam bab elektrik sebelum ni. Okey, korang dah belajar dalam bab elektrik. Sebab yang terakhir tu kita ada daya gerak elektrik. Di mana kalau arus mengalir, korang akan baca voltan untuk gitar ataupun beza keupayaan. Kalau suis dibuka, arus tidak mengalir, korang baca voltan untuk bateri. Bateri itu kita panggil DGE, daya gerak elektrik. Rintangan dalam gitar kita panggil rintangan huruf besar. Kalau rintangan dalam bateri, huruf kecil. Itu je kau kena faham. Alright. So kalau faham, okey. So kita tengok macam faham, korang-korangnya faham. Sebab nanti dalam peksa nanti kita tak tahu dia adakah dia lalu ke nanti. Lalu tu yang penting. Okey, so corak dan salin tindak balas magnet paduan. Okey. So hari tu korang tahu, korang dah belajar bentuk magnet daripada positif ke negatif, kan? Tetapi korang kena tahu yang corak medan magnet yang garis-garis ni tidak boleh bersilang di antara satu sama lain. Dia mesti lalu seperti macam ni je. Ni tak boleh tiba-tiba yang atas ni pergi sebelah. Dipotong, tak boleh. Corak medan magnet dia tidak boleh dipotong. Okey. Kalau dia bergerak macam ni, tak ada masalah. Tetapi kalau katalah ni corak ni korang potong, korang letak satu dawai, okey. Katalah saya letak satu dawai kat sini. Apa berlaku pada dawai tu? Arus elektrik mengalir. Sebab korang memotong medan magnet tadi. Bila ada magnet, lepas tu ada medan magnet. Bila medan magnet tu dipotong oleh dawai, jangan kayu memang tak boleh bawa arus elektrik. Kan? Sebab tu lah berlaku kita kayu. Ada. Kita dapat kayu ke? Okey. So arus mengalir. Nanti dalam bab ni korang nak tentukan macam mana arus tu mengalir. Arah mana? Atas ke bawah? Kejap lagi korang akan tahu. Sebab kita akan guna ketua tangan kiri sini dengan ketua tangan kanan sini dan ketua genggaman tangan kanan. Sebab nak belajar online susah. Nanti saya akan tunjuk macam mana guna. Okey, saya tak tahu lah tu korang macam mana. Dia pergi haji kan? Boleh pun tak ada dia. Dia orang malam betul ke sekarang? Seorang pergi haji. Sekarang ni TPT kita. Yang minggu ni tadi. Kimia, fizik, mekanik. Sampai keras. Izin tak ada. Izin pun tak ada. Izin tak ada tu sejarah di Filipin. Tapi PJ tak ada nanti otak tak cerdas. Tak dapat keluar peluk. Habis kurang. Itulah patutnya memang kena lebihkan KQQ kat situ. Dapatkan doa yang lebih. Okey so kita ada medan-medan kalau bentuk bulat. Okey yang ni. Ni. Kita nak macam mana dia tahu korang tahu bentuk dia macam ni? Sebab kita akan gunakan ketua genggaman
tangan kanan. Semua ada tangan kanan kan? Okey, ini arus, arah arus. Arah arus. Okey. Ni arah medan magnet. Okey. Arah arus, arah medan magnet. Tengok. Pangkal ni maksudnya arus masuk. Pangkal ni bermaksud arus masuk. Nampak tak arah magnet? Ni, 4 jari ni dia tunjuk pergerakan magnet. Medan magnet tu. Arus magnet. Faham? Okey. Last. Itu yang saya nak fahamkan. Berdua menggabung tangan kanan kiri. Okey. Nanti yang ni dia akan letak dalam tengah. Nampak tak? Lepas tu lah kita akan guna kedua tangan kiri cleaning. Di mana? Okey, nanti apa? Arah daya ditentukan dengan menggunakan peraturan tangan kiri cleaning. Okey, macam mana? Kalau ini daya, ini untuk daya, ini untuk arah arus. Sebab tu kalau bisa kamu ambil. Kan, aku nak beli. Okey, macam mana dia tahu arah daya kat bawah? Daya, arus, medan magnet, arus. Ini boleh saya pernah tersedia tangan tak ajar apa. Okey, tengok arus kan? Ini masuk kan? Masuk macam ni. Kan ke dalam kan? Kan? Tangan ni angkat ketiak atau ketiak. Pakai dia dulu. Okey, pun salah. Medan magnet utara ke selatan, nampak macam tu sana. So daya dia ke bawah. Baik. Sebab tu cikgu perempuan tak jaga fizik. Dia nak tengok lah orang dah tumpah kan. Woi, dia ada maslahat dia mengajar. Dan orang nangis-nangis itu dia salah. Kan contoh pergi apa konsert kan. Ni kan. Kan nanti hari cuti nak korek. Kalau tidak payahlah nak mengajar, dia ada yang sesenang keadaan. Tu nampak? Saya dah beritahu kat korang. Daya, medan magnet, bukan medan Indonesia, arah arus. Okey. Senang kan? Okey. Sebenarnya macam mana datang benda tu? Ni, magnet ni dia akan membuatkan dia punya ni, gegelung ni bergerak ni, gegelung ni. Kita guna bentuk tangan kiri pilih tu untuk menentukan pergerakan gegelung. So dia berpusing. Alah, benda ni ada dalam kereta apa Tesla. Itulah kat tayar tu. Sebab tu tayar dia berpusing pula dia. Okay, konsep ni lah. Okay. Tesla tu hantarlah. Kat Elsa kan. Okay. So, kat sini, okay, tengok arus keluar sisi AB bertindak ke atas dia. Okey, saya tak nak tunjuk ni, saya nak tunjuk gambar rajah ni. Macam mana kita nak gunakan, tengok. Ini arus keluar. Arus keluar kan? Tengok, arus keluar ke arah korang lah. Medan magnet ke sana kan? Jadi daya dia ke atas, nampak? Daya ke atas, nampak? Daya ke atas kan? Okey. Ini saya kena buat video ni. Tak, korang boleh test jugalah kalau korang nak. Okey.
Sebab ni korang boleh lah di depan dah, tak ada lah. Tu. Tapi ada budak perempuan lain ganti tapi berkelas tunggulah hari Khamis ni waktu Mac datang. Tapi dia berkelas sains. Okey. Keluar. Magnet ke sana, daya ke atas. Okey. Jadi kalau dia bagi bentuk macam-macam pun, dia nak menggunakan ketutupan kanan kiri. Okey. Ni masuk dalam. Magnet, daya ke? Okey, kalau kau tengok, dia akan pusing sendiri ya. Nampak? Okey. Sebab arus tu masuk, dia menggunakan arus menarik tak selasa Okey. So nanti kita tengok mungkin ada soalan juga sini. Okey, gabungan dua daya ini menghasilkan kesan putaran. Okey. So aplikasi kesan putaran kita akan gunakan ammeter dengan motor arus terus. Okey. Okey, dia guna motor arus terus kat sini. So aplikasi dia ada dalam, yang pertama ada dalam ammeter, yang kedua ada dalam motor arus terus. So ammeter nampak tu prinsip kerja ammeter working principle. Apabila arus mengalir melalui gegelung akan bergerak mengalami kesan putaran menyebabkan jarum penunjuk terpesong bergerak. Okey. Ini sini je. Jarum penunjuk akan terpesong lebih banyak untuk menunjukkan bacaan besar apabila arus mengalir lebih tinggi. Maksudnya arus banyak, meter tu akan terpesong lebih banyak. Okey, itu konsep. Biasalah konsep biasalah, tak payahlah peningan tu. Spring berfungsi mengembalikan jarum penunjuk ke tempat asal apabila tiada arus mengalir. Maksudnya kalau tak ada arus, dia kosong lah. Kan? Kalau tak ada arus tapi meter tu bergerak juga. Ada titik. So spring berfungsi untuk mengembalikan jarum penunjuk ke tempat asal apabila tiada arus mengalir. Okey. Kenapa kita kadar putaran lebih laju? Okey, kenapa dia makin laju? Yang pertama sebab magnet mengadur lebih kuat digunakan. Magnet mengadur tu maksudnya kita gunakan magnet yang lebih kuat. Yalah, kalau kereta kontrol, mestilah kita gunakan magnet yang kecil. Dan kereta kontrol tu konsep pada kereta elektrik tu. Kita guna magnet. Takkanlah kereta kontrol kopi guna magnet. Kereta Tesla. Kan? Orang main kereta kontrol yang pakai minyak tu, takkan dia nak kereta kontrol dia senyap? Nak ke? Tak. Cuba bayangkan MotoGP tu, kan? Nah, starting tu orang mesti dengar, kan? Bunyi pun sebab horn. Ataupun sebab jatuh. Macam lumba F1, Formula E. Formula E ada elektrik kan? Dia bunyi itu je. Tengok. Bosan tu lah. Mesti kita nak bunyi. Kan? Sebab kat Malaysia ni pun ada orang ni peminat yang kita kontrol yang minyak tau. Kan? Ada lawan-lawan juga kat sini. Okey. Arus mengalir ditingkat. Kalau kita tambah arus maksudnya lebih banyak putaran. Lagi kuat putaran. Samalah. Sebab tu dalam kereta Tesla tu, macam mana dia nak tambah arus? Tekan minyak. Kau tahu tak kereta Tesla tu dia tak ada brake tau. Lepaslah minyak. Brake lah dia. Kalau korang lepas minyak, arus berhentilah kan? Kalau lepas minyak, maksudnya arus kaki kan ada dua. Dia autopilot boleh. Tapi kalau kat Malaysia pakai autopilot jangan lah. Kat Malaysia tak boleh pakai autopilot sebab kat Malaysia line tak clear. Line bukan line tu Telkom ke apa, line jalan. Macam mana dia kan detect tu. Satu line dia buat silap, padam pun tak habis. Kan ni kalau line dia buat silap, dia tak padam betul-betul kan. Kalau kereta tu bawa macam mana? Pening lah dia. Sebab dia baca line tau, dia scan line kat depan. Kalau highway pun boleh lah, highway boleh lah.
Eh? Lemah. So, so bilangan lilitan gergelong ditambah. Maksudnya kalau korang buka motor tu, motor kereta kontrol adik korang, tanpa ada adik kan, tanpa ada adik lelaki, tak ada adik jangan cakap lah. Ataupun kereta kontrol yang korang masih simpan, cuba buka dia punya motor tu. Dalam tu korang akan nampak macam lilitan dawai. Lagi rapat lilitan dawai, warna dia macam warna kelabu-kelabu tu, kalau lagi rapat, lagi kuat arus mengalir. Lagi rapat lagi kuat. Lagi rapat lagi banyak setan. Betul. Betul lah. Lagi kamera pun tinggi. Tak, konsep dia kan sama je. Mana ada dalam PC? Kan sama je, okey. Alright. Tadi kita, lepas tu kita ada motor arus terus. Okey, motor arus terus ni dia ada sejarah dia kat dunia ni. Macam mana arus mengalir, bermula dia ada motor arus terus dulu kat dunia ni. Tak salah rasa Thomas Edison ke apa tak yang menggunakan arus. Jadi dulu orang yang mencipta ni dia lebih kaya daripada Amerika Syarikat. Sebab dia dah hasilkan tu, jadi orang guna pada dia kan. Jadi dia lebih kaya daripada negara dia sendiri. Bayangkanlah. Lepas tu ada orang saya tak ingat Faraday kot yang cerita arus mengalir. Lepas tu yang tadi cerita arus terus dia jadi mestilah. Orang tak pakai dah. Kenapa arus mengalir? Sebab arus mengalir ni dia sentiasa mengalir dalam pelbagai arah. Kalau arus terus dia sebab dia mengalir dalam satu arah sahaja. Macam kita dekat tempat tu sebenarnya arus yang mengalir dalam lintah ni adalah arus ulang alik. Kenapa kita pakai arus ulang alik? Sebab arus ulang alik kita boleh tingkatkan, kita boleh rendahkan bila-bila masa. Dengan menggunakan, nanti ada bab ni kot, transformer. Bukan transformer tu tak ada bukan. Dulu transformer tu kalau korang tengok dulu kat tiang elektrik dia ada satu benda bulat dulu. Sekarang tak ada dah dia kat pencawang. Dia kat tiang elektrik ada benda bulat kat atas. Besar. Sebab orang selalu curi, dia tak adalah dia bawa kat pencawang. Kalau kat Taman Nahoda dekat belakang rumah TNB. Nak tahu nilai dia berapa tu? 60,000. Kira lah ada berapa taman kat kampung ni je. Dulu 60,000 dekat 1 juta ditawar. 20 baru ditawar ni. Tapi nak curinya kena ada kebakaran lah. Saya ingat dulu masa saya kerja Taman Nahoda tu, turun belakang sekali, masa tu dia orang kecil. Taman belakang sekali, ada orang TNB datang. So pun okey lah, orang TNB datang. Kau tak tahulah. Lepas tu bila dia balik, tiba-tiba lampu berkelip-kelip. Lepas tu TV meletup. Itulah pertama kalinya TV yang nipis tu. TV LCD dulu kan masa tu nak beli TV tu mahal babe. Kecil tapi punya mahal. Rosak, meletup, kena repair. Repair bukannya murah. Rupa-rupanya transformer dekat pencawang tu dicuri. Padahal ada penguasa je. Orang tu pakai baju TNB. Macam mana nak tahu arus tu dia jadi tak betul? Lampu rumah korang berkelip-kelip tiba-tiba. Kalau jadi macam tu kat rumah korang, cepat-cepat tutup TV. TV makan metupnya. Kalau berlakulah. Tapi sangat susah nak berlakulah sekarang. Sebab dia dah teknologi lebih baik. Kalau jadi dia akan matikan fuse. Ada main fuse. Apa yang duduk kampung, dia perasan. Dia mungkin ke perasan duduk kawasan kampung Contoh rumah se dengan rumah adik teacher dengan rumah mak teacher tu sebelah tu. Bila blackout, kadang rumah dia orang blackout, rumah se ada lampu. Blackout, rumah se dia ada lampu kat satu lorong. Dengan sebab rumah se dia punya fuse dekat sama dengan Taman Nahoda. Taman Nahoda ada lampu, se pun ada lampu. Kadang rumah mak teacher semua lampu, masa tak ada lampu. Dengan teacher dah faham lah. Kan, ada pergi berapa dah faham, fuse. Belajar fizik babe. Dia fuse tu dia letak kat sana. Sepunya wire, fuse kat sana.
Lepas tu kau yang pelik. Kalau di kampung, apa sah rumah ni? Kalau contoh satu lorong tu memang satu fuse tempat sama. Dia pelik macam tu dia. Sebab pernah berlaku kan, rumah tu menyala, rumah adik teacher dengan mak teacher gelap. Dengki lah. Asal rumah kau menyala kan? Tu saya cerita lah sebab fuse tu lain-lain. Susah betul nak terangkan kat orang. Susah okay? Tapi kalau kita kena tak apalah, kita faham. Tu biasa kalau kena je dengan teacher memang melompat telefon teknik cepat. Okey, ni penerangan tentang ni. Okey, dia pelik kan macam mana arus tu mengalir sebab kat tengah-tengah ni, benda kat tengah-tengah ni kita panggil berus karbon ni, dia berpusing. Benda tu yang berpusing. Dia macam terapung. Dia terapung. Dia tak menyentuh ni, kat tengah-tengah ni, dia tidak menyentuh tau. Tak menyentuh pun. Sebenarnya. Macam kereta api elektrik, yang kereta api laju macam dekat Shinkansen, Jepun, maglev dekat Jerman. Kenapa dia orang laju? Sebab tayar tu tidak menyentuh landasan. Sebab tu dia orang boleh laju. Dia geseran lah. Bila dia geseran makin susah lah nak laju. Sebab tu lah orang buat motor tayar sotong. Tayar kecil kan? Sebab nak kurangkan geseran. Kan? Beli motor satu apa? Wasuku Wasuku tayar besar belakang Lepas tu tukar tayar kecil. Sebab lebih laju tapi nampak buruk lah. Okay. Dia pun nak terasa sekali tukar tayar sotong kan. Cepat sikit ambil anak su. Okay. Kalau ikut undang-undang Malaysia memang tak boleh pakai tayar sotong tu. Tak boleh. Tak boleh Sama lah macam kereta kita panggil tayar kangkang. Terkeluar. Bukan terkeluar, kangkang. Tak faham lah kenapa nak kangkang ni. Asal dia jumpa apa bonggol, mulalah musa kau orang. Nak belok ke kiri, nak ambil side, lepas tu nak pelan-pelan. Kan, tak tahu lah orang boleh bertahan. Dia kita panggil kecantikan suatu penyiasaan. Lambung lah. Tapi kenapa kereta tak nak buat tayar sotong Kereta sebenarnya konsep dia pakai tayar besar, lagi lebar tayar, lagi stabilan sebenarnya. Motor kenapa tayar sotong nak laju lah. Sebab dia kurang menyentuh jalan kan, macam terbang kononnya. Tapi macam itulah. Sebab itulah sejenis takkan ni lah nak tegur korang punya motor semua macam mana kan. Tapi saya kena hati-hati lah. Sebab kalau kat Kebun Baru ni hampir tiap minggu mesti ada orang mati lah motor. Pagi tadi dekat Jalan Harap ada orang mati langgar anjing. Anjingnya mati. Orangnya mati. Anjing pun mati. Nak cakapnya bahaya kan. Bahayanya. Ni tolonglah hati-hati Tak, korang nak buat laju ke tapi pastikan hati-hatilah. Alert. Kadang korang ni bawa, korang dah macam bila bawa korang dah macam dah kepala otak tu dah sampai ke neraka. Tu masalahnya. Kalau saya suka tak boleh lah kan. So pastikan alert. Okay. Macam saya pernah cerita kat korang kan, itu se-accident itu kan. Masa ambil anak saya masa hujan ni, masa pergi kat jalan Raja Wali. Tengah bawa laju sedap, foto ada kereta keluar daripada simpang. Kejut se. Kan saya ada cakap itu. Bila dia berdepan-depan tu, terasa nyawa tu pergi. Tapi kita kena cepat berfikirlah. Kalau tidak, kau memang rempur depan-depan lah.
Kita terpaksa fikir. Sebab tu lah saya terus injakkan ke kanan. Tapi terkenalah sikit kaki saya terkena kereta dia. Lepas tu dia punya tempat kaki tu bagi calak sikit lah kereta dia kan. Bagi parut sikit. Dia yang keluar naik, lepas tu dia belah pula kan. Dia belah macam tu. Dia sebenarnya kan naik motor ni orang faham bila korang bawa motor laju ni, korang seolah-olah menyerahkan nyawa korang dah. Jadi kalau saya nak cakap kat korang, bawa lah pelan-pelan, hipokrit lah sebab saya sendiri pun laju. Jadi nasihat saya hati-hati lah. Tak, hipokrit. Dia betul lah. Sebab kalau saya cakap kat korang, janganlah ke apa, tak baiklah ke apa, tapi saya sendiri dulu pun sama. Tapi pastikan ilmu tu diletakkan kat tempat yang paling tinggi. Okey. Apa? Boleh. Belajar. Bukan balik sama. Belajar. Belajar tak apa. Balik lama tak ada. Ajarlah pergi library. Pergi kat library. Bukan nak pergi kan. So ada benda yang ada batasnya yang kau kena faham. Okey. So sekarang ni macam kita cakap tadi keluar, masuk, kedua tangan kiri, ini. Okey, ini senangnya. Dulu saya ada konsep soalan tapi dah mana tentang soalan. Okey, so prinsip kerja motor ni dia menggunakan petul tangan kiri fleming Kalau untuk pengetahuan korang, dia menggunakan petul tangan kiri fleming. So kalau korang tengok, okey kita nak cuba. Nampak ni? Ni arus kan? Arus keluar. Dia tengok, sekarang dia kata daya ke atas kan? Arus keluar. So utara ke selatan sana kan? So arus ke arah keluar. So macam ni. Utara selatan sana, daya ke atas. Nampak tu? So ni daya ke bawah kan? Daya bawah. Okey. Utara selatan ke sana betul? Arus ke dalam. Tu daya ke bawah. Nampak? Okey. Tapi memang ada yang biasa form dengan daya ke berapa? Dan biasa dari kertas. Form kalau form duduk. Bayangkan form duduk. Ayah kot. Memang kena diri. Kena diri. Tak ada kau kan niru pun. Diri tapi nasihat saya sebab nak sabotaj kawan sebelah jangan pakai dia. Nak sabotaj kawan sebelah. Kan? Kawan sebelah pandai kan? Masa ni lah kau nak sabotaj. Keluar. Kan? Dia kan korang nak ni kan korang macam gerak-gerak kan. Dia pun tak selesa lah. Dia taktikal, jawab biasa pun kena juga sabotaj juga kan. Okey. So dia ada konsep ke sini. Okey, ni saya tak nak bacakan nanti, kalau ada soalan baru kita gunakan balik okey. Nampak dia gunakan 3 bateri 3 bateri. Okey, dia putaran tu putaran motor macam kereta kontrol Tesla tu lah. Okey. So patut yang ni penting. Sebab yang soalan tadi tu nanti kalau ada soalan saya tunjuk kat korang. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelajuan putaran motor elektrik. Yang pertama, bila arus lebih besar, putarannya lebih laju ataupun bertambah. Bila menggunakan magnet lebih kuat, arus pun bertambah, putaran bertambah. Meningkatkan bilangan gelung dawai. Kan saya cakap tadi, maksudnya makin rapat gelung dawai itu, makin bertambah kelajuan putaran elektrik. Kan, makin rapat, makin kuat ikatan setan. Balik sekolah, dosa setan. Makin tinggi tang
tangga yang di bahagian. Tak, boleh naik motor sama-sama tapi bapak lu tengah-tengah. Okey, so kita ada motor arus terus. Yang kat sebelah tu motor tanpa berus. Satu motor berberus. Sekarang motor ni banyak pakai macam ni, yang berberus ni. Jadi, berus ni dia macam ni benda ni tengah-tengah ni kita boleh tukar lah. Kita boleh tak payah nak tukar sebiji. Boleh tukar benda ni saja. Ni, kita panggil commutator. Macam contoh ada satu alat namanya grinder. Grinder yang potong-potong besi tu, saya ada kat rumah. Contoh grinder tu dalam tu, magnet tu lah. Kalau dia punya commutator ni tak kuat, cepatlah rosak. Commutator ni dia magnet. Dia magnet kan. Commutator ni tengah-tengah. Commutator ni dia senang haus. Sebab dia yang berpusing. So yang magnet dia tak berpusing. Sebab dia berpusing, dia ada brush, macam ada kasar sikit lah. Jadi dia senang haus. Sebab itulah benda yang berpusing tu dia senang rosak. Faham? Okay? Sebab itulah kita tukar. Jadi kalau barang elektrik yang pusingan tu, kalau korang nak kena beli barang yang jenama lah baru boleh tukar. Okay, baru boleh tukar. Contoh kalau dalam kereta kita ada starter. Kalau kita start, benda tu akan macam benda ni sama macam ni, starter. Dia akan membekalkan arus kepada kereta untuk membolehkan kereta tu start. So dia nak membekalkan arus kepada palang pencucuk untuk menghidupkan api. Sebab bateri tu membekalkan arus. Tapi macam mana arus tu untuk mula berjalan? Ni bendanya. Kita panggilan kereta, kita panggil dia starter. Sebab tu ada kedai dia kena tukar terus. Ada kedai dia boleh repair starter tu. Lagi murah. Sebab dia boleh buat lah. Okey? Contohlah memang boleh. Tapi ada setengah kedai tak buat, dia tukar second hand ke beli baru je. Padahal sebenarnya tukar benda ni je. Okey, sebab tu korang akan dengar alatan-alatan kenderaan ni ataupun alatan motor ada perkataan recon. Recon tu maksudnya kita dah baiki. Maksudnya dah dibaik pulih. Kita barang kita yang rosak, kita beli yang recon sebenarnya lebih baik lah sebab kita dah repair, benda dah repair. Sebab tu recondition. Okay? Sama juga kenderaan-kenderaan kat Malaysia. Contoh kereta-kereta recon ni, Estima, Wish, Honda, Honda tertengah Honda yang setengah Honda lah, bukan semua Honda. Sama juga Toyota Wish, Toyota Estima, Velfire, Alphard, itu recon tu. Kalau beli baru mahal gila. Beli baru yang betul-betul baru, yang memang tak ada orang pakai, kosong dia punya meter, ni mahal gila. Mahal gila lah. Memang boleh beli baru tu tapi mahal gila. Itu contohnya. Recon kereta tu adalah second hand daripada Jepun sebab di Jepun kereta maksimum 5 tahun. Tapi ada orang sana tak pakai pun sampai 5 tahun. 3 tahun dah dilupuskan. Sebab orang sana memang takkan beli kereta second hand. Kan dia terpaksa bawa tempat lupus lah. Kereta yang tu tak lebih 5 tahun. Kalau dah lebih 5 tahun kereta kat sana, kalau dia tak bawa ke Malaysia sebelum 5 tahun, dia dah kena jadi kereta scrap. Dia kena sebelum 5 tahun. Maksudnya umur kereta tu kena sebelum 5 tahun. Contoh saya punya kereta Wish tu kan, tahun 2017. Saya beli tahun 2021. Maksudnya 17, 18, 19, 20, 21. 4 tahun. Umur dia 4 tahun. So kalau katalah masih ada 2017, 16 tu, baru dijual recon, bukanlah tak boleh lah, tu kereta scrap patutnya. Scrap tu maksudnya kereta yang dah tak boleh didaftarkan di Malaysia. Dia potong tu kita jual spare part. Recon tu, macam tadilah kereta tu dibawa ke Malaysia, dia cat lain ke,
Dia repair enjin dia ke, kalau gear daripada Jepun tu gearbox dia rosak, dia tukar gearbox, tukar minyak hitam, itulah. So jadi macam baru lah. Memang bau pun baru lah. Sebab dia memang seolah-olah baru lah. Macam tu. Okay, itu maksudnya recon. Motor memang tak ada recon sebenarnya, motor tak ada. Motor memang betul-betul baru. Motor sebenarnya yang hantar tu tak boleh, dia tak boleh bawa motor korang, dia kena meter tu kosong. Ataupun paling-paling ni pun 0.01 ke. Dia tak boleh. Motor korang lah, kalau ada sampai 10 ke apa, korang boleh tak kurang ke? Motor korang. Second banyak lah. Motor tak ada recon sebab orang Jepun dia tak pakai motor. Kalau tidak semua benda nak recon bawa balik masuk ke Jepun. Okay? Sebab kita Malaysia kita tak boleh buat macam Jepun, kita nak lupuskan 5 tahun sebab kita taraf hidup. Negara Jepun tu negara maju. Malaysia bukan negara maju. Ingat dia orang nak lupuskan kereta, contoh macam Singapore ke, dia orang dah sampai kereta 5 tahun, dia orang akan bagi voucher. Contoh 5,000 ke, okey kereta dah 5 tahun. So nak lupuskan kereta dia bagi voucher 5,000, kau boleh gunalah duit itu untuk buat down payment di kereta baru. Kat Malaysia tak boleh buat, kita tak boleh buat. Kau bayangkan berapa banyak kereta lama yang nak dilupuskan. Kau bayangkan betapa banyak ni kat Malaysia ni. Termasuk kereta tu kan. Dah lebih 10 tahun. 5,000. Patut tak berbaloi, ada kereta yang lebih 10 tahun, harga dia bukan 5,000. Kata kereta klasik. Nak lupuskan, kau bagi 5,000 je. Harga dekat pasaran 100,000. Tak boleh lah. Contoh kalau Proton. Proton ada kereta dia masih mahal 30K, 40K, Proton Putra. Proton Putra yang 2 pintu. Putra. Kalau Satria GTI. Ataupun GTI yang Lotus warna hijau. Yang tu mahal gila. Tu mahal gila. Dekat 100 juga tu. 80K. Kalau warna masih asal. Okay. Sama juga. Ada orang, dia beli motor contoh 125Z. Dia beli motor, tapi dia simpan je dalam rumah. Tak guna pun. Dia tunggu 10 tahun, motor dia memang harga dia makin tinggi lagi. Sebab dah tak ada banyak atas jalan, dia jadi rare. Macam apa RZ tu? Harga dia makin mahal pula pada dulu. 70K, 80K harga kereta pula. Sebab dia dah makin rare. Okay? Dah tahu pun motor-motor macam cerita filem Ali Setan. Motor dia harga lagi mahal daripada motor baru. Kalau korang naik, memang jadi macam setan lah. Dia tukar cerita kan. Cerita Nabil Setan tu. Kan? So antara perbezaan yang kita gunakan magnet ni, menggunakan daya magnet untuk menghasilkan putaran. Gegelung pegun, magnet berputar. Apabila gegelung tu pusing, dia punya magnet tu tak pusing. Okey? Kalau magnet tu tak bergerak, gegelung dia antara dua. Sepatutnya magnet boleh pusing, gegelung boleh pusing. Tapi dia tak boleh bergerak dua-dua. Kalau gegelung pusing, magnet tak pusing. Kalau magnet pusing, gegelung tak pusing. Salah satulah. Tiada berus karbon. Okey, ada berus karbon apa ni? Ni, dua-dua ni motor arus terus dengan motor berberus. Okey. Tiada geseran antara berus dengan komutator, bergeser dengan komutator. Itu saya cakap tadi perkataan bergeser, sebab tu komutator tu kena tukar. Berapa lama kena tukar. Sebab tu kalau kereta tu dah lama kan dia macam susah start sikit. Sebab komutator tu dah haus. Kalau kat motor kan, motor tu dia banyak pakai bateri, starter. Dia nak start pakai bateri, tak ada start tu bateri lah. Tak pakai bateri kan, itu je. Motor dia tak charge balik bateri. Dia banyak ada charge. Kalau dalam kereta, kita charge balik, dia ada benda yang charge balik, kita panggil alternator. Alternator tu dia mengecas balik bateri.
So maksimum kau boleh pakai sampai 3 lah. 3 tahun bateri kereta. Motor tengoklah 3 tahun ke, lagi kerap korang pakai starter tu lagi cepat lah bateri tu habis. Ataupun apa sebab motor kan kena on lampu pula kan. Biasa sematikan dulu lampu masa nak start. Korang kan korang pasal patutnya matikan lampu dulu sebab bila korang start motor tu, lampu on, starter tu berat, makan api. Lepas tu korang bila dah jalan on lah lampu. Tapi sekarang ni kalau kau perasan, polis pun tak nampak je kalau lampu tak on. Nampak je sebab dia sebenarnya tak kira lah. Korang kena hati-hati lah ada motor peng tu, side mirror tak ada. Peng. Side mirror tak ada. Dia side mirror dia hanya munai. Dia main pilih air kan. Dia dah buka. Tak tahulah kan. Saya tak tahulah korang kalau tak pakai side mirror saya tak tahu. Kalau saya ni jenis yang memang setiap berapa saat saya mesti tengok side mirror. Kamu bawa kereta. Kau tanya teacher, saya mesti pakai. Kalau cermin tu boleh haus dah. Saya mesti tengok. Sebab saya jenis yang alert. Sebab saya tak pernah langgar orang. Orang langgar saya ni. Okay? Tak tu jatuh dengan beriman. Hati-hati kalau jalan merbuk tu memang anjing kan. Kalau dia anjing ni macam ayam dah. Kereta lalu dia melintas. Ayam tak apa, langgar penyek terus. Habis cerita anjing yang langgar pecah tau. Pecah. Saya pernah tengok ada sagar lama bawa laju kat jalan raya, terlanggar anjing, pecah dia punya bumper depan. Anjing tu selamba berjalan. Kita tengok, wih, hidup lagi. Bergolek tu jalan, lepas tu dia bangun jalan. Tak, saya terfikir dengan teacher kan, ni anjing ke setan kan yang minta saya. Sebab tu lah sama juga bila korang bawa kenderaan pada waktu malam. Ada lembu melintaskan. Kalau lembu tu, ada orang cakap lembu tu pandang korang, tu bukan lembu. Sebab lembu takkan pandang korang. Sini tak ada. Lembu dah maju, dia dulu kat highway. Anjing je dalam kampung. Sebab itulah kan, asyik kena dengan anjing tu. Mana ada orang melembu? Okay. So kalau kita ada magnet yang kuat, macam mana kita nak tambah sudut putaran, sudut pesongan ni? Maksudnya kalau tambah sudut pesongan, kita kena tambah arus. Dah dapat jawapan lah, tambah arus lah. Tu jawapan dia. Tu jawapan dia, tambah arus lah. Okay? Babi tak boleh, babi digunakan untuk marah je. Okay, ni. Arah gerakan satu konduktor pembawa arus yang diletakkan antara dua magnet. Sekarang dia bagi bawah tu adalah apa tu? Arah corak magnet yang mana? Corak magnet. Medan magnet, corak medan magnet mana boleh ada terus tiba-tiba patah balik.
Tak ambil. Dia antara B dengan C. Yang ni tak boleh lah. B atau C. Okay, kita tengok soalan lagi. Kita tengok balik. Sekarang ni, dia berada di mana? Kan? Lepas tu, okey. Okey, saya nak terangkan. Benda ni daya ke bawah. Sebab macam ni kan? Kan? Daya ke bawah. Bila daya ke bawah, dia ke atas ni, dia punya magnet-magnet ni kena rapat. Jadi saya terangkan. Tengok gambar ni. Jawapan dia adalah C. Kenapa? Sebab ni atas dia rapat. Rapat ni menunjukkan daya menolak dia ke bawah. Kalau yang macam ni, kalau kau tengok bentuk macam ni, maksudnya dia ke atas. Yang ni tak boleh lah. Tak boleh lah. Okay, faham kan? Faham? Dan kalau ke bawah, atas magnet-magnet dia rapat-rapat. Kalau ke atas, bawah, magnet-magnet dia rapat-rapat. Dia tak terangkan dalam buku. Jadi dia teori je, logik je. Kamu tahu tu je. Okey? Orang nak tahu pula. Ada bunyi. Ada bunyi. Okey, jom. Kompas menekan menunjukkan arah medan magnet yang betul. Okey, sekarang arus mengalir daripada positif ke negatif kan? So, maksudnya ini kita kena bertua genggaman tangan kanan. Maksudnya arus masuk ke sini. So dia macam ni kan? Macam ni. Maksudnya pusingan dia macam ni lah. Bagus. Tak. Macam ni. Betul? So dia macam ni kan? Dia kena duduk kecil dia. Kalau kita tu bukan 3D yang perlu 3D. Tu tengok. Arus macam ni. Antara A, B, C dengan D, mana arah anak panah dia sama ni? A lah. A. Okay. Ini memang soalan SPM Okey, rajam menunjukkan satu corak magnet-magnet yang dihasilkan oleh satu konduktor membawa arus. Rajam manakah betul apabila konduktor membawa arus itu diletakkan dalam medan magnet yang kekal? Tengok betul-betul medan magnet tu, korang tengok. Okey. Pastikan medan magnet tu pada arah yang sama dulu ni. Anak panah tu semua pada arah yang sama. Okey, nampak ni sama kan ni. Tak sebesarkan. Tak nampak. Kita tengok. Yang A ni dia ada yang patah balik pula kan. So A salah. Habis cerita. Okey, salah lah sebab dia kena semua satu arah. Okey. Yang kedua. Kita habis soalan ni habislah. Yang kedua ni tengok. Arah dia sama betul? Okey, arah dia sama, okey, settle. Yang maksudnya C mungkin betul. Nanti kita tengok. A dah salah. Ni salah lah sebab arah dia tak sama kan. Okey, B salah. D pun arah dia sama kan. So kita ada C dengan D kan. Okey, sekarang kita nak check pakai petua tangan kiri bumi. Macam ni. Arah magnet ke bawah kan. So, arus ni peta pangkah kan. Pangkah masuk. So, kalau masuk, patutnya daya ke kiri. So salah lah. Nanti kita check lah. Tidak. Dari kata akan masuk. Okey. Okey. Saya kata memang ada pesa pun soalan ni. So, tadi saya dah cakap ni, kalau bulatan ni kita nak guna apa ni? Genggaman tangan kanan. Okay, right. Direct soalan dia.
Dia nak tentukan corak. Corak mana yang paling sesuai? Okey, Rajana menunjukkan satu susunan radar untuk memati garisan medan-medan yang tersiap apabila arus mengalir melalui konduktor nikrom. Corak medan-medan manakah yang betul apabila nikrom tu digantikan dengan kuprum? Sekejap, saya pun tak tahu nikrom ni kuat ke? Apa lagi kuat? Sekejap, nikrom ni macam lagi mahal kot. Saya rasa dia makin lemah sebenarnya. So tapi copper tu yang biasa. Biasalah, copper yang wire ni copper. Copper mah. Nikrom ni saya rasa sekarang gambar rajah ni untuk nikrom. Kalau tukar kepada copper semua kita tak tahu nikrom dengan copper tu mana lebih kuat. Kalau korang kata copper lagi kuat, so D lah jawapan dia. Kalau korang kata copper tu lagi lemah, jawapannya B lah. Dia tak boleh A atau C, mana boleh. Medan-medan tak boleh jadi A saja, C tu confirm salah macam mana saya nak check copper nikrom. Nikrom lagi kuat kan? Nikrom tu benda dia kita tak guna dalam wire elektrik sebab dia mahal. So kalau nikrom lagi kuat, kalau nikrom gambar rajah dia macam ni kan, bermakna jawapannya B lah sebab kuprum lagi lemah. Faham? Kalau lagi kuat sepatutnya dia lagi rapat lah. Tapi sekarang ni nikrom lagi kuat kan, kuprum lagi lemah sebab dia nak guna kuprum kan. So jawapannya B. A dengan C tak boleh, macam mana pula tiba-tiba ada selang-seling dulu. Tak boleh jangan dibubur jawapan A dengan C, memang salah. Okey, Raja tunjukkan satu gelang dawai dalam suatu medan magnet. Kadar putaran gelang bertambah apabila arus ditambah. Settle. Ketebalan magnet ditambah, bukan ketebalan magnet tambah. Kekuatan magnet ditambah. Jarak antara magnet ditambah, tak. Dia makin kuat bila magnet makin dekat. Kalau dulu kan korang suka mainkan magnet. Kan, bila dekat kalau kutub yang sama ditolak kan. Kalau jauh pun tak rasa apa. Pun dekat, dia makin tolak. Okey, sebab tu tak boleh rapat-rapat sangat. Nanti tak boleh naik tangga tinggi. Ada yang panas di sana. Alah kan, kalau saya cakap tu main-main je lah. Kita kena serius. Okey, sebut besi tu bila kita tengok medan magnet kita pakai sebut besi. Itu saya pernah nampak sebut besi masa skim disc brake kereta kan. Nak ambil malu pula kan. Tapi kita boleh buatlah eksperimen tu sebenarnya. Sebut besi tu senangnya korang cari kedai-kedai yang besi, yang potong-potong. Macam saya pun pagi tadi saya baru potong besi. So ni pasal ada alat dia untuk potong. So potong adalah sebu-sebu. Sebu-sebu. Dia nak potong-potong besi ni bukannya main suka-suka potong dia kena tahulah guna. Sebab dia terpotong tangan. Tak boleh. Sebab masa buat debat tuition ni pun masa ada dia nak potong-potong besi tepi-tepi tutup, tukang tak reti pakai, saya potong lagi ni. Aku pula kena buat kan. So dia boleh sepotong tapi kena kerja overtime lah tapi gaji sama. Sebab kerja potong saya yang buat. Betul lah kan? Alat tu ada dan sebunya. Dia ada pemotong besi, dia ada yang tak bahaya ada tapi dia mahal lah. Sebab benda tu korang tolak. Kalau benda yang murah tu grinder korang kena gerakkan. Grinder ni pelik sikit. Dia bukan tolak potong dia kena tarik. Sebab bahaya pakai grinder tu sebab dia menendang tu lagi. Kalau tak pegang betul, ambil mata yang sesuai. Macam tadi potong besi kita tengok dia menendang. Maksudnya besi pemotong tak sesuai, saya tukar mata. Dia kena tahulah kat situ.
Sama juga kalau sekarang kan ada mesin elektrik yang potong rumput. Bahaya juga tu. Kalau nak potong kaki kena jauh sikit. Sebab kalau mata kat bawah tu tak pasang betul-betul, pusingan tu boleh patah. Patah tu mata tu terbang ke mana? Kan? Bahaya. Sebab tu lah orang mesin rumput sekarang ni, kalau korang perasan, dulu orang mesin rumput, dia pakai mata. Sekarang mesin rumput dia pakai macam kita panggil net, warna kuning. Dia pakai tu untuk potong sekarang ni. Tapi potong walaupun macam tu, tapi tetap batu ke apa terbang. Bayangkan dulu dia pakai mata tu. Terpotong batu terbang tak tahu mana. Sebenarnya kalau korang lalu kereta, korang jumpa orang mesin rumput tu, batu tu kena kat cermin kereta korang pecah, dia orang ada insurans, kau boleh claim. Dia potong, lepas tu dia kau kena tanya company dia lah. Nanti claim kat company dia, ada insurans sebab dia orang potong rumput ni kat insurans. Claim. Sebab pecahkan cermin kereta orang. Kalau kau tu dalam KL, kau masuk KL macam sini kita claim dengan majlis daerah. Kalau kat KL, kau masuk KL, ada orang mesin rumput, lepas tu pecah cermin, claim kat PTB KL lah. Dia orang. Sama lah masuk KL, ada pokok tu tumbang kat kereta kita tak ada claim insurans kereta kita, claim insurans kat PTKL tu. Sama juga kalau dekat highway, bawa kita ada benda atas jalan tu, benda tu menyebabkan orang accident, claim insurans dekat highway punya. Sebab dia dalam rules highway tu, sebab bayar tol, sebab memang dia orang kena menyediakan perkhidmatan tanpa halangan. Okey, itu saja untuk hari ini. So nanti minggu depan kita masuk ke bahagian taruhan elektromagnet. Okey, nanti hari Jumaat tolong bawa graf kita graf Okey. Kau mana?